Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton siaran langsung yang dibawakan khas oleh Unit Matematik Kolej Navigasi Kelantan. Sebelum mula belajar mengira, mari kita saling berbicara agar yang jauh menjadi mesra, makin terbilang tiada kara. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar jurusan Perakaunan dan pensyarah Unit Matematik bagi program UP SAFE Phase 1 AM025 pada malam ini. Apa khabar pelajar sekalian? Kami doakan semuanya sihat dan berada dalam keadaan sejahtera. Saya, Cik Nur Hidayah binti Muhammad Razif adalah moderator bagi sesi 1 pada malam ini. Dan tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel bagi sesi ini iaitu Puan Zubita binti Ibrahim, pensyarah kanan Unit Matematik Kolej Navigasi Kelantan. Sebelum sesi bersama panel kita bermula, pelajar-pelajar yang sedang menonton diaduankan untuk mengajukan pertanyaan di ruangan chat. Panel kita, Puan Zubita serta pensyarah lain yang berserta akan membantu untuk menjawab soalan-soalan berikut. Jadi, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Zubita untuk meneruskan sesi pada malam ini. Okey, terima kasih Cik Moderator. Okey, tanpa membuang masa, kita cuba bincangkan seksi ya. Okey, cuba perhatikan. Cik Hidayah boleh nampak paparan saya ke? Boleh, Puan? Boleh. Okey. So kita tengok dahulu untuk UpSafe 1 ni sebenarnya kita nak bantu pelajar untuk menjawab soalan UPS yang pertama. Jadi untuk UPS yang pertama, okey, dia akan terdiri daripada chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Ada beberapa chapter kat sini lah. Okey, kemudian pembahagian soalan pula untuk chapter 1 ni kita akan ada 6 soalan. Chapter 2 pula kita akan ada 6 soalan. Chapter 3 kita akan ada 5 soalan. Jadi jumlah semua soalan ada 17 soalan sahaja. Okey, kita akan cuba susun soalan ni daripada bab 1, bab 2 sehingga kepada bab 3. So malam ni Mama Z akan mula dengan bab 1. Okey, kalau awak dapat itu PDF, so pakai soalan 1. Okey, kata kunci di sini ialah first partial derivative. Okey, kemudian dia cakap respect to x. Okey, apabila kita dapat soalan, kita jangan takut sebab biasanya soalan kita hurufnya adalah Y, huruf F dan tiba-tiba kali ni dia guna huruf U. Okey, dia guna huruf U, jadi pelajar kena biasakan diri menggunakan huruf lain selain daripada kebiasaan. Okey, yang pertama, Madam nak tukar dulu soalan pada bentuk yang kita mahir, iaitu kita tulis okey, X kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 4. Kemudian kat situ punca kuasa 3 kita tukar dia kepada kuasa 1/3. Itu step yang pertama, kita kena mudahkan soalan. Kemudian barulah kita tengok soalan minta kita buat respect to X. Jadi pelajar akan buat UX. Katakan pelajar tak nak tulis Y itu sebab kita soalan objektif kan, dia tak nak tulis. Okey, jadi untuk proses derivatif dia ada pantun dia. Okey, pantun yang pertama, kuasa datang ke depan. Okey, yang kedua, salin semula dalam kurungan. Okey, salin semula dalam kurungan. Kemudian kuasa kita tu 1/3. Kalau kita lemah menolak menambah nombor pecahan, kita guna kalkulator kita saja. Okey, kalau contoh kat sini, kita ada 1/3. Kita nak kata tolak dengan 1. Kita tekan je kalkulator. So awak dapat kuasa kat situ negatif 2/3. Dia tulis kat sini negatif 2/3. Dan step seterusnya darab dengan.
differentiate dalam kurungan. Okay, differentiate dalam kurungan respect to X, Mama Z dapat 2X. Okey, boleh kan? Okey, jadi kita permudahkan, kita dapati yang warna kuning sekarang ni berada di atas. Dan okey, yang warna kuning tu berada di atas, maksudnya ke atas kena ada 2X. 2X, 2X. Yang kat bawah nanti ada per 3. So, Madam tulis kat sini sebab Madam terus ambil jawapan dia. Per 3. So, Mama Z kena ada per 3. Dan kat sini ada per 3. Jadi kat sini sah-sah jawapan kita adalah C. Cuma Madam ajar cara menulis dia. Yang pertama, kuasa negatif 2/3 ni Madam turunkan ke bawah. Jadi bila kita tulis jawapan dia per tu, kat bawah ada 3, ke atas ada 2X. Kemudian kuasa tu, pelajar boleh buat kuasa macam tu. Kita ada kuasa 2. Kemudian per 3 tu sebenarnya punca kuasa 3. Macam tu. So, di dalam ni ialah X kuasa 2 tambah Y tolak dengan 4. So, jawapannya ialah C. Okey, kalau ada soal, katakan tak faham, awak tulis saja di ruangan chat tu. Nanti madam-madam kita yang mengajar matematik perakaunan akan bantu anda semua. Okey, madam terus pergi, Mama Z terus pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, jangan jealous sebab Mama Z memang ada koleksi jawapan di bawah tu. Kalau awak nak ada jawapan macam ni, awak kena jadi pensyarah lepas ni. Okey, so find first partial derivative, okay, with respect to Y. Kali ni kita buat latihan untuk Y pula. Jadi daripada soalan ni, kalau kita buat, okay, yang ini kita buat respect to Y sama dengan dekat yang biru ni tiada Y. Okay, tiada Y. Dekat yang biru ni pun tiada Y. Dekat yang ni pun tiada Y. Tempat yang Mama Z birukan tu, automatik dia akan jadi pemalar. Okay, kita differentiate pemalar dapat kosong. So, yang Mama Z akan buat yang berwarna kuning saja. Yang ini dengan yang ini. So, kita akan dapat jawapan yang pertama, negatif 2Y. Kemudian, untuk yang ini dah selesai. Yang ini pula, tambah 6X. Kemudian, yang last sekali tolak dengan 8. Apabila Mama Z semak jawapan ABC tu tak ada. Jadi rupa-rupanya kita nak kena faktorkan. Kalau kita tengok, kita boleh faktorkan nombor 2 contohnya. Okey, so kalau faktorkan 2 dapat negatif Y. Okey, kan? Positif 3X. Negatif 4. Okey. Kita tengok susunan jawapan kita. Kita ada nombor 2. Okay, kita ada nombor 2. Mama Z terus kepada jawapan. Kemudian kita susun. Kalau ikutkan jawapan, dia susun 3X dulu. Dia susun 3X dahulu. Diikuti dengan negatif Y. Dan diikuti dengan negatif 4. So, terus dapat jawapannya ialah D. Okay, nombor 2. Sebab kita respect to Y, jawapan kita adalah D. So, nanti dalam exam kita tak sure sama ada dia nak suruh bentuk paling ringkas ataupun tidak. Okay, bergantung kepada pembuat soalan. Okay, sekian kepada soalan nombor 3. Okay, kita cuba buat latihan melibatkan petua hasil bahagi. Okay, untuk yang ini, kalaulah kita nak buat respect to X, dan terdapati di atas ada X, di bawah pun ada X. Maksudnya, kita tak boleh guna kaedah ringkas. Kita mesti buat satu kaedah yang KMKT kita namakan dia kaedah akaun tunai. Okay, kaedah akaun tunai, dia memang sinonim dengan pelajar perakaunan lah. Okay, kita buat saja ini. Kalau tak nak guna bagi pun tak apa. Okay. Okay, saya ingat sikit apalah. So, sekarang ni pelajar
buat. Nilai di atas tu U adalah XY. Nilai V-nya pula ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita susun dahulu. Okey, kemudian sambil-sambil kita study untuk UPS ni, final exam pun memang kena buat jalan kerja ni juga. Okey, kemudian Mama Z buat U respect to X. Mama Z dapat nilai di situ ialah Y. Manakala V X sama dengan 2X. Okey, kemudian bila exam nanti, petua hasil bahagi ni dia akan bagi rumus. Kalau awak ingat, kita kena buat V U prime tolak dengan U V prime per dengan V kuasa 2, rumus dia. Okey, untuk mendapatkan nilai V U prime, Mama Z kena cross yang ini. Okey, perhatikan betul-betul. Mama Z cross V U prime dan Mama Z tulis kat bawah. So, nilai kat sini akan jadi Y, okay, ada X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Itu hasil cross yang warna kuning. Kemudian, kalau Mama Z tengok rumus, sentiasa berbaik-baik dengan rumus. Rumus di sini, maksudnya Mama Z sedang nak buat U dengan V prime yang ini. So, kita tulis jawapan di sini. Awak akan dapat di sini 2X kuasa 2 Y. Okey, so kita nak tulis jawapan nombor 3 sekarang ni, kita nak susun jawapan dia. Okey, belum jawapan akhir lagi, kita nak susun jawapan. F X sama dengan, okey, Mama Z kembangkan yang ni, masukkan nilai ni. Masukkan nilai ni ke dalam. Y X kuasa 2 tambah Y kuasa 3. Dan operasi di sini ialah tolak. Jadi, tolak dengan 2X kuasa 2 Y. Per dengan nilai V kita, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, so kita tengok ada tak benda yang boleh diringkaskan. Sekejap Mama Z tutup radio sekejap. Baru perasan. Okey, sorry. Okey, kemudian Mama Z sambung. Kita sekarang ada kat sini ada seekor ayam. Kan? Kat sini ada negatif 2 ekor ayam. Cuma kita susun yang first tu Y kat depan. Tapi kita boleh ringkaskan. Okay? Kita boleh ringkaskan. Jadi setelah diringkaskan, awak akan dapat jawapannya. Mama Z tulis Y kuasa 3 dulu sebab dia positif, lebih cantik, lebih sopan. Tolak dengan yang biru dengan biru ni tinggal lagi negatif X kuasa 2 Y per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, sebelum kita ringkaskan, kita jenguk dulu jawapan. Okey, kita jenguk dulu jawapan sebab kadang-kadang jawapan kita seadanya sahaja. So, kita dapati jawapan ni yang kena dengan jawapan ini ialah C, iaitu Y kuasa 3 tolak X kuasa 2Y per dengan nilai V yang kuasa 2. Okey, itu soalan nombor 3. Okey, Mama Z teruskan dengan soalan nombor 4. Okey, yang ada soalan tinggalkan di ruangan chat. Nanti pensyarah kita akan bantu. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kita tengok dia nak masih lagi bab 1. Nature of stationary point. Okey, dia tanya nature of stationary point. So, kalau nature tu maksudnya Mama Z Fx sama dengan 0. Cari pula Fy, samakan dia dengan 0. Itu kata kunci untuk cari stationary point. Jadi, kita akan rujuk kepada soalan ni. Okey, kita cuba buat F
respect to X. Okey, kita dapat apa kat sini? Sebutan pertama tu Mama Z dapat 3Y. Sebutan yang kedua tolak 2X. Kemudian ada satu lagi tu tambah dengan 1. Okay. Sama tak dengan yang awak punya tu? So, dapat 3Y tolak 2X tambah dengan 1. Kemudian kat sini Mama Z kata tadi sama dengan kosong. So, kat sini terus Mama Z samakan dengan kosong supaya awak tahu ini adalah persamaan yang pertama. Okey, kita sambung. Seterusnya, kita cuba cari FY pula. Okey, yang ini Mama Z buat dapat 3X. Kalau Mama Z buat yang ini dapat kosong. Okey, buat yang ketiga, tolak 4Y. Yang ini dapat kosong. Yang ini dapat negatif 3. Dan kita samakan dengan kosong. Itu merupakan persamaan yang kedua. Okay, itu adalah persamaan yang kedua. Okey, Mama Z cuba susun. Cuba susun sebab kita jawab soalan objektif. Mama Z nak ajar cara mudah lah ni. Dengar betul-betul siapa yang nak insaf apa yang dia dah buat SEM 1, insaf kat sini. Betapa pentingnya penggunaan kalkulator. Okey, persamaan satu Mama Z susun semula. Negatif 2X positif 3Y sama dengan negatif 1. Mama Z susun untuk proses kita tekan kalkulator. Persamaan yang kedua, 3X tolak 4Y sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang kedua yang baru. Okay, yang baru untuk proses kita tekan kalkulator. Okay, sebab soalan objektif, kalau objektif kan, kita boleh dapatkan jawapan dengan cepat. Okey, so kita tekan kalkulator. Okay, kita tengok cara nak tekan kalkulator ni. Okey, sekejap kita letak kat sini kalkulator. Kita ambil persamaan kita yang baru. Okey, tekan mode. Kita ambil equation nombor 5. Kemudian kita akan guna nombor 1. Okay, Mama Z masukkan tu. Perkalian pertama warna hijau tu. Negatif 2 sama dengan 3 sama dengan negatif 1 sama dengan. Okey, dia pergi ke baris bawah. 3 yang warna hitam pula sama dengan negatif 4 sama dengan 3 sama dengan. Okey, so kita tekan sama dengan sekali lagi. So, awak dapat nilai X. Terus dia dapat nilai X 5, nilai Y 3. Terus dia bagi jawapan kat kita. Nilai X adalah 5, nilai Y adalah 3. Kalau kita guna kalkulator memang cepat. Okay, X 5. Kita tengok ada sini 5, 3. 5, 3. So, sekarang ni kita dah tahu yang ni dah salah dah. Okey, kita cuma nak tahu sama ada jawapan kita itu kalau sama ada maksimum ataupun saddle point. Macam mana kita nak uji? Kalau yang biasa guna traffic light, inovasi traffic light, kita ada 3 warna lampu isyarat. 3 warna. Paling atas warna merah. Paling atas warna merah. Lepas tu yang kedua, yang ni inovasi yang pesara matematik akaun buat lah. Yang kedua warna kuning. Yang ketiga, alang-alang kita dapat live kan, Mama Z terus terang inovasi terus. Okey, lampu warna merah, warna kuning, warna hijau. Warna merah untuk tanda lebih besar dari kosong, kurang dari kosong, sama dengan kosong. Kalau kita melalui persimpangan, tiba-tiba lampu warna merah, kita kena berhenti. Lepas kita berhenti, kita akan ada 2 hala tuju. Sama ada, sekejap lupa nak kecilkan balik. Sama ada kita hala kat atas ni besar dari kosong, ataupun yang ini Mama Z buat besar, yang ni kecil. Apakah maksud besar? Besar maksud
maksudnya ada emoji dia akan senyum. Kecil ada emoji dia akan masam. Okey, senyum menunjukkan dia adalah titik minimum. Kecil dia masam menunjukkan dia titik maksimum. Okey, yang bawah ni kalau dia warna kuning, dia akan jadi saddle point. Kalau dia sama warna hijau, sama dengan kosong, maksudnya the test is fail. Itu inovasi yang terbaru kita buat untuk pelajar akaun. So sekarang ni pelajar akaun nak tahu sama ada dia ni lampu isyarat warna merah, warna kuning ataupun warna hijau. Jadi pelajar kena cari second order. Okay, second order. So kalau pelajar buat lagi sekali yang warna biru ni, dia buat lagi sekali, dia akan dapat nilainya negatif 2. Kalau dia buat lagi sekali yang warna kuning ni, yang warna kuning ni dia buat lagi sekali, dia akan dapat negatif 4. Okay? Dan satu lagi keperluan untuk kita buat di test ialah fx kita sambung respect to y, iaitu kita sedang tengok kat anak panah ni. So kat sini pelajar akan dapat jawapannya ialah 3. Okey, kemudian rumus di test akan diberi semasa exam. Kalau dia tak bagi, pelajar boleh rujuk buku rujukan lah nanti masa buat. Okey, rumus di test di 5-3 yang pertama sama dengan Mama Z masukkan nilai fxx darab fxy tolak dengan yang ini fyy tolak dengan fxy 3 kuasa 2. Okey, kalau kita kira kat situ kita dapat 8 tolak 9 sama dengan negatif 1. Okey, sekarang lampu isyarat warna apa ni? Okey, lampu isyarat warna merah, kuning atau hijau. Pilih mana satu. Okey. Negatif 1. Negatif 1 adalah nombor yang kurang dari kosong. Jadi maksudnya traffic light kita sekarang ni berwarna kuning. Jadi jawapannya adalah saddle point. Jadi jawapan nombor 4, Mama Z bagi ekstra inovasi lagi dekat pelajar akaun. Jawapannya adalah D. Okey, next. Mama Z pergi kepada soalan nombor 5. Kita kena kejar masa sebab kita takut guru melarat dekat kod lanas ni. Takut nanti langsung tak boleh ngajar. Okey, kita kejar masa. Okey, dia bagi kita satu persamaan, iaitu ini adalah Lagrange multiplier. Okey, Lagrange multiplier. Kerana Mama Z dapat detect ada lambda kat situ. Itu kata kunci dia. Okey, dia nak statement yang betul. Okey, statement yang betul. Jadi Mama Z buat yang paling mudah dulu tau. Yang paling mudah iaitu nombor 3. Nombor 3. Okey, pesyarat kita selalu bagi tahu F lambda ni tak payah susah-susah. Kita ambil saja nilai yang dalam kurungan X tambah Y tolak 12. X tambah Y tolak 12. Sama kan? Jadi nombor 3 ni betul. Okey, nombor 3 tu betul. Okey. Cik Dayah, kalau saya terputus bagi tahu Cik Dayah ni. So far saya rasa okey. Saya okey lagi. Okey, nombor 3 tu betul. Jadi kalau dalam pilihan jawapan kita nanti, kita kena make sure nombor 3 tu kena ada dalam pilihan jawapan lah. So A dah salah. Okey, so Mama Z sambung. Nombor 3 dah okey. Sekarang Mama Z nak fx. Okey, fx. Cuma yang ni mungkin kita tak perasan. Mungkin kita tak perasan. Mama Z minta anak didik semua betulkan ini F besar. Baru perasan. Mama Z baru perasan. F besar sebab tajuk kita F besar. Tolong betulkan. Tidak sengaja yang itu. Terlupa nak tekan caps lock. Okey, so apabila Mama Z nak buat fx sama dengan yang ini bila kita differentiate dapat 32x. Dan dalam ni ada seko lagi x. So Mama Z dapat tambah
lambda. Jadi didapati nombor 1 pun betul. Okey, nombor 1 pun betul. Okey, seterusnya Mama Z buat F Y sama dengan apabila Mama Z buat yang ini, kita akan dapat 16Y tambah lambda. Tetapi nilai di sini adalah 8. Jadi nombor 2 salah. Jawapan kita ialah 1 dan 3. Okey, jawapannya 1 dan 3 iaitu B. Okey, so far boleh? Okey. So boleh baca dahulu soalan nombor 6, soalan terakhir untuk tajuk 1. Okey, soalan terakhir untuk tajuk 1. So kita tengok dekat sini, yang pertama dia bagi kat kita profit function. Maksudnya ni profit. Lepas tu dia bagi dekat kita cost function. Ni cost function. Kemudian soalan minta kita mencari revenue. Okay, revenue. So kita tahu masa SEM 1 lagi kita dah belajar profit sama dengan revenue tolak dengan cost. Jadi kita rearrange saja. Revenue sama dengan untung tambah dengan cost. Kita rearrange saja. Okay, kalau tak nak kira semua, kita akan kira one by one yang mudah dahulu ya. Yang pertama, nombor 200 tambah 100. Jadi kita kena cari dulu jawapan dia positif 300. Sini kita ada positif 300. Sini ada positif 300. Okay. Jawapan A tak ada. Okay, tak ada positif 300. Jawapan D pun tak ada positif 300. Kita boleh tangkap muat macam tu saja. Tak perlu kira semua. Okay, sebab objektif. Okay, next. Mama Z guna warna pink belacan ni. Okay, negatif 2x kuasa 2 tambah x kuasa 2. So, hasil yang pink belacan ni adalah negatif x kuasa 2. Yang ini salah. Macam tu. Jadi, terang lagi bersuluh. Walaupun tak sempat siap semua, jawapan nombor 6 adalah B. Okey, selesai dah bab 1. Okey, bab 1 ada 6 soalan. Tapi sebab soalan objektif, kita tak perlu kira semua. Kita boleh shortcut dan kita boleh guna tips-tips penting daripada pencerah kita. Okey, selesai. So, sekarang pelajar kena pegang telinga masing-masing. Okey, pegang telinga masing-masing dulu. Okey, yang pertama kena tekan tu, cuping telinga. Tekan dulu cuping telinga sebab kita nak beralih daripada tajuk pembezaan kepada tajuk pengamiran. Okey, dah berubah pembezaan, sekarang nak tukar kepada pengamiran. Okey, soalan yang mudah. Okey, nombor 7 soalan yang mudah. Okey, tapi belum tentu semua pelajar betul. Jadi kita nak ajar macam mana nak suruh betul. Okey, so yang ini, apabila pelajar dapat soalan negatif X, salin dulu. Kuasa, okey, dia dah jadi lain. Kuasa bertambah 1. Sebelum ni kuasa kita berkurang 1. Kuasa bertambah 1 jadi 10 kan? Per dengan 10 dan jangan lupa tambah dengan C. So jawapan kita cek dalam jawapan akhir tu negatif X kuasa 10 plus 10 tambah C. Jadi kalau pelajar adalah soalan seperti yang kita sedang buat sekarang ni, tak boleh salah. Okay? Sebab senang sangat-sangat. Tak boleh salah. Itu nombor 7. Okey, soalan nombor 8. Sebelum kita buat, kita kena permudahkan dulu soalan. Okay, permudahkan dulu soalan. Sebagai contoh, 7 boleh letak luar.
So, yang tinggal ialah X kuasa 3 dan dia ada punca kuasa 2 jadi per 2 dx. Gitu jadi soalan kita. Jadi, bila kita integrate, okay, kita akan dapat 7. Okay, kena hati-hati. X kuasa 3 per 2 tambah 1. Jangan congak. Sekejap, saya clearkan dulu. Kita tak boleh overconfident tentang penambahan pecahan. 3 per 2 tambah 1. So, dapat 5 per 2. Tengok betul-betul cara Mama Z tulis. 5 per 2 per 5 per 2. Itu cara menulisnya. Tambah dengan C. Boleh tak? So, nombor dengan nombor dulu. Nombor dengan nombor. 7 darab 2, 14. Kat bawah tu ada 5. Kemudian Mama Z tengok X kuasa 5. Mama Z tengok X kuasa 5 per 2 tu bermaksud punca kuasa 2. Dan jangan lupa untuk tambah dengan C. Dan yang simple, tetapi kalau kemahiran integration kita lemah, kita tak boleh juga jawab soalan ni. Jadi, lebih baik berguru sebelum terlambat. Okay? Sementara duduk rumah ni, line sangat laju, cuba gunakan peluang. Okay? Itu cara nak menjawab soalan nombor 8. Nombor 8 jawapannya ialah D. Betul kan? Nombor 8 ialah D. Okay, next. Kita beralih kepada soalan nombor 9. Soalan-soalan macam ni yang biasa keluar final exam sebenarnya. Okay? Dia biasa keluar final exam, tetapi pelajar dia cuak tengok tanda cert, lepas tu X kat bawah, dia rasa takut. Okay? Jadi kita cuba hilangkan perasaan takut. Yang pertama, negatif X kuasa setengah. Okay. Tambah dengan 8. Tambah dengan 9. X kuasa negatif 2. Okay, Mama Z tulis supaya soalan daripada kita nampak kali pertama tu susah menjadi mudah. Okay, nampak susah dia menjadi mudah. Okay, so kita ada 3 benda lah nak kita integrate. Yang pertama dulu. Okay, Mama Z warnakan dia dengan warna kuning dulu sebab pada akaun ni dia sukakan warna. Mama Z cakap macam ni. Macam tu. Dengan satu lagi warna yang agak pudar sikit di belakang je. Okey. So kita buat warna kuning dulu. Okey, warna kuning. Negatif X kuasa setengah. Kita ada setengah tambah 1. So, kita dapat 3 per 2. Okey, tengok cara Mama Z tulis kuasa dia. 3 per 2 per 3 per 2. Tulis begitu. Kemudian, yang warna biru pula, tambah 8 tu sebenarnya ada kawan dekat belakang. 8X kuasa kosong, dia akan menjadi 8X kuasa 1. Kemudian, tambah dengan hati-hati. Yang warna pink tu hati-hati. Takut terbuat differentiation. Mama Z tadi pun hampir buat differentiation. Okey. Kita akan dapat 9 X negatif 2 tambah 1. Tak reti tekan kalkulator. Kita akan dapat kuasa negatif 1 per dengan negatif 1 tambah dengan C. Jadi bila kita tulis jawapan dalam bentuk yang cantik, kita akan dapat negatif 2 per 3. Kemudian kat sini kuasa ni bermaksud X kita tu kuasa 3. Per 2 tu bermaksud punca kuasa 2. Okey, selesai dah tu. Kemudian tambah dengan 8X. Okey, 8X. Sekejap kita intai sebelah sana takut terputus. Okey, tambah
tambah 8X, kemudian dia akan jadi kat sini, dia jadi tolak. Sebabnya, kenapa tolak tu? Sebabnya kat sini positif, kat sini negatif. Bila Mama Z darab dapat negatif, 9 Mama Z letak atas, X kuasa negatif 1 Mama Z letak bawah. Tambah dengan C. Okey, so sekarang kita pilih jawapan. Kalau tengok yang warna merah tu A, kita tengok betul tak jawapan kita. Kita ada nilai 8X, kita ada negatif 2/3 X kuasa 3 pun kita ada. Dan kita ada negatif 9/X tambah dengan C. Jadi, soalan nombor 9, jawapan kita ialah A. Boleh, Okey, so Mama Z tak ada device kedua, jadi Mama Z tak boleh nak baca apa yang awak soal, tapi awak tulis saja. Apa yang nak tahu, tulis saja. Okey, nombor 10. Nombor 10, sebelum kita buat tak tahu dekat soalan ni, Mama Z nak ajak pelajar untuk berfikir sejenak. Kita tengok kuasa yang paling tinggi. Kita tengok kuasa paling tinggi yang bawah ni. Okey. Katakan kita ambil yang bawah tu, kita anggap sebagai F. X kuasa 3 tambah 21. X tolak dengan 5. Okey. Kemudian kita cuba differentiate dia. Okay? Sebab kita tahu fungsi differentiation ni mengurangkan kuasa daripada 3, dia akan jadi 2. Kita kalau boleh nak suruh yang kita buat tu ada kena-mena dengan yang atas. Itu objektif kita. Okey, kita pun buat F prime X. Bismillahirrahmanirrahim. 3X kuasa 2 tambah 21. Cantik pula nombor 3 dengan 21 tu. Okey, cantik pula di situ. Mama Z macam nak teruskan 3, kita faktorkan. Tinggal lagi X kuasa 2 tambah 20. Tambah dengan, sebab kita dah keluarkan, tambah dengan 7. Dan kita dapati ada iras-iras. So, apabila dapat bentuk iras-iras, maka Mama Z tutup soalan sebenar ni. Tutup. Takut terkeliru. Mama Z pun buat soalan baru. Okay? Daripada sini, Mama Z bentuk soalan baru. Iaitu yang di bawah tadi, kita buat X kuasa 3 tambah 21X tolak dengan 5. Dan bila Mama Z differentiate, kita dapat 3. Okay, 3. Kemudian kita ada X kuasa 2 tambah dengan 7 dx. Kalau kita berjaya membuat hubungan F dan F prime, kita diberikan rumus, iaitu jawapan kita nanti ialah ln Fx. Fx kita ialah X kuasa 3 tambah 21X tolak dengan 5 tambah dengan C. Okey, itu jawapan kita setelah kita buat benda ni. Okey, kemudian proses untuk bandingkan soalan yang kita buat dengan soalan asal. So, tengok Mama Z buat magic. Kita padam. So, kita dapati soalan kita ni ada nilai 3. Yang kita buat ni ada 3, tapi di sini tiada. Okay? Di sini tiada. Jadi, untuk menghilangkan 3, Mama Z kena buat proses bahagi dengan 3. Apabila di sebelah sini, Mama Z bahagi dengan 3, bahagi dengan 3, di sebelah kiri, di sebelah kanan juga Mama Z kena bahagi dengan 3. Sebab itulah jawapan nombor 10 ialah C. Okay, Mama Z menggunakan formula. Seandainya pelajar nak guna substitution, boleh juga, tapi panjang sedikit lah. Okay, boleh juga, tapi panjang sedikit. Itu nombor
10. Okay, next. Nombor 11. Okay, nombor 11 kita nak buat macam tadi, kan? Kita nak buat macam tadi, tiba-tiba tak boleh. Sebab yang kat bawah ni kita tengok dia kuasa 1. Kalau kita differentiate, dia dapat kuasa 0. Sedangkan yang di atas ni kuasa 1 juga. Jadi kita kena guna kaedah lain. Kita panggil dia kaedah technique of integration, iaitu kaedah substitution. Okey, pelajar bebas nak pilih nilai U. Okey, pelajar bebas nak pilih nilai U, tapi pilihlah nilai U yang tidak memudaratkan diri sendiri. Okey, contohnya Mama Z nak pilih U sama dengan X tolak 2. Sebab rasanya dia ringan. Berbanding nak pilih sekali kuasa 9. Okey, tak perlu tamak sangat. Tak perlu nak buat U sama dengan X tolak 2 kuasa 9. Saya takut nanti awak tak ingat cara nak differentiate. Jadi pilih yang seadanya yang kita mampu. Okey. Yang ini perkara pertama yang Mama Z tengok pelajar tahu buat. Okey, kemudian bila pelajar buat proses du dx, awak akan dapat jawapannya 1. Okey, kemudian pada kebiasaannya kita akan jadikan dx sebagai tajuk. Jadi du adalah dx. Ini adalah perkara kedua yang sangat berguna semasa kita nak buat kaedah technique of integration guna kaedah substitution. Okey, perkara ni sangat penting. Okey, dua perkara ni sangat penting. Okey, proses yang Mama Z tulis ni biasanya orang matematik dia akan marah. Jadi sebab itu Mama Z labelkan ini sebagai kertas kotor. Okey, kertas kotor, kertas conteng-conteng tapi kita hantar juga masa exam. Kertas kotor tapi dihantar juga masa exam. Okey, kita nak tengok kesan apabila kita guna nombor 1, kita guna nombor 2 terhadap soalan asal. Okey, kita tengok kesannya. Okey, tengok kita ada integration. Yang atas X tolak 11. Okey, itu yang atas. Yang bawah kita dah jadikan dia sebagai U tadi. Kita dah ganti sebagai U, iaitu Mama Z sedang guna nombor 1. Dan kuasanya 9. Tempat dx ni Mama Z dah ganti dengan du. Yang ini yang Mama Z maksudkan orang matematik cukup marah. Tapi dia tak boleh marah kat Mama Z sebab Mama Z tulis dalam kertas kotor. Apabila dah buat, ada satu benda asing di sini. Ni adalah di sini benda asing. Jadi benda asing itu kita boleh buang. Okay, kita boleh buang dengan bantuan nombor 1. Okay, bantuan nombor 1. U, tadi kita buat U sama dengan X tolak 2. Jadi Mama boleh buat X sama dengan U tambah 2. Jadi tempat X yang kuning, Mama Z akan ganti dengan ni. Jadi kita tulis kat sini integrate. Tempat X tu Mama Z ganti dengan U tambah 2, tempat X warna kuning tadi, tolak dengan 11 per dengan U kuasa 9. Okey. Kemudian di sini adalah du. Okey. So kita sambung lagi, dia akan jadi U tolak 9. U tolak 9 per dengan U kuasa 9 du. Okey. So Mama Z akan tutup kertas kotor ni. Kertas kotor ni hanya berlaku di sini saja. Jangan renyuk sebab ni kertas exam nanti. Jangan renyukkan. Jadi jalan yang Mama Z bulat ni dah betul. Sebab semua dalam tu adalah nilai U dan nombor biasa sahaja. Okey, sampai di sini pelajar kata tak nampak juga cara lagi Mama Z tak nampak. Okey, yang tak nampak kita teruskan lagi, kita buat macam ni. U per dengan U kuasa 9 tolak dengan 9 per U kuasa 9. Kita pecahkan lagi biar nampak. Okey.
Akhirnya soalan kita, kalau Mama Z tulis kat sini, dia akan jadi integrate 1 per U kuasa 8 tolak dengan 9 per dengan U kuasa 9 DU. Okey, kalau tak nampak lagi, buat naik. U kuasa negatif 8 tolak 9 U kuasa negatif 9. Buat naik lagi. Sehingga nampak. Okey, so bila kita integrate, awak akan dapat U negatif 8 tambah 1 dia jadi negatif 7. Per 7. Per negatif 7. U kuasa negatif 7 per negatif 7. Tolak dengan 9. U kuasa negatif 8 per negatif 8 tambah dengan C. Okey. Kita ganti nilai U sekarang. Kita akan ganti nilai U. Dan Mama Z akan turunkan nilai negatif ni. Okey, nilai U kita apa? Okey, U kita ialah X tolak, lupa nak tulis ke bawah ya. Nak tulis ke bawah. 1 per ada negatif tu. 7. U kita ialah X tolak 2 kuasa 7. Sebab nak suruh jadi positif. Tambah dengan 9 di atas, 8 di bawah. Dan U kita ialah X tolak 2 kuasa 8. Dengan C. Tapi panjanglah sikit. Panjanglah sikit nombor 11 ni. Tapi niat kami yang buat soalan ni nak suruh pelajar study. Sebab kami tahu pelajar berada di rumah minggu ni. Soalan ni baru kita sediakan skema jawapannya dan tujuannya memang nak suruh pelajar study. Okey, itu soalan nombor 11. Okey, kita intai sekejap kat sana. Ada. Kita tuliskan. Takut Cik Sol kan? Okey, nombor 12. Okey, nombor 12 tak payah susah-susah. Nanti kita akan share dengan pelajar ni. Ada pelajar yang memang guna kalkulator sepenuhnya masa exam baru ni. Sangat canggih jawapan pelajar tu. Okey, kita try yang ini. Ni ada button integration ni. Tekan je. Tekan. Lepas tu kat atas tu ada nombor 2. Okey, 2 per. Isi yang bawah tu ada set. Okey, kita ada nilai X tambah dengan 6. Gerakkan cursor ke atas. Ke atas lagi. Nombor di situ tengok betul-betul tu. Negatif 2. Nampak macam 2 tapi negatif 2. Gerakkan cursor ke bawah. Negatif 5. Tekan je sama dengan. Terus dapat jawapan. Tak payah pening-pening kepala. Cuma kena pandai tekan kalkulator dan jangan cuai. Jangan cuai yang mana kuku panjang tu potonglah nanti. Supaya tak glitch masa tekan kalkulator. Boleh Itu nombor 12. Nombor 12 B. So chapter 1 kita dah buat 6 soalan. Chapter 2 dah 6 soalan. Dah 12 soalan. Kita ada masa sikit lagi. Kita teruskan sahaja. Mama Z ada masa sehingga pukul 10 plus. 10 plus. Okey. Nombor 13 dah masuk tajuk 3. Okey, tajuk 3. Kita nak cari sekarang ni tentang area. Kebetulan dia bagi plane region bounded by curve. Satu je curve dia bagi. And the axis, dia ada satu garisan kat sini. And 2 lines, sini dengan sini. Jadi kita tak perlu lukis pun. Sebab bila kita buat graf nanti, kalau pelajar nak tahu yang ini, kalau axis ni, y dia sama dengan kosong. Okay, y dia sama dengan kosong. Kalau awak nak buat y2, y1 pun dia tak ada kesan sebab kita menolak dengan nilai kosong. Jadi pelajar boleh integrate nilainya dari negatif 3 sehingga 2 dan kita ada y2 tolak y1 dia akan jadi negatif x kuasa 2 tambah dengan 20 dx.
Nombor 30. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 20 di X. Dia jadi seperti soalan tadi. Walaupun dia tajuk 3, tapi cara mengiranya seperti tajuk 2, iaitu integration biasa juga. Tekan kalkulator lagi. Okay, integrate. Mama Z ada negatif X kuasa 2 tambah 20. Nilai atasnya 2, nilai bawahnya negatif 3. So, kita akan dapat jawapannya ialah 265 per 3. 265 per 3. Mudah saja. Dengan syarat kita kena tahu konsep. Konsepnya kalau integrate, kalau melibatkan dua curve, kita kena buat Y2 tolak Y1. Macam tu. Ni nilai bawah dia, ni nilai atas dia. Cuma bila dia kata X exist ni, maksudnya Y sama dengan kosong. Jadi kalau kita tolak kosong, tak ada efek lah. Itu nombor 13. Okay, next kita pergi nombor 14. Find the area juga. Area bounded the region. Ada 2 garisan kita ni sekarang. Ada 2. Jadi sekarang ni kita nak integrate macam mana. Kita tak tahu dari mana ke mana. Jadi untuk pelajar yang dah belajar market equilibrium point, yang pertama dia tahu ini Y sama dengan X kuasa 3. Ini adalah Y sama dengan X. Jadi kesimpulannya X kuasa 3 sama dengan X. Sebab dua-dua Y tajuk dia. Jadi X kuasa 3 tolak X sama dengan kosong. Saya faktorkan X. X kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Okay, X kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. So, yang ini kita faktorkan lagi. X tolak 1. X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi, X kita nilai kosong. X kita sama dengan 1. X kita sama dengan negatif 1. Kita kena cari dulu nilai-nilai ini. Okey, kemudian kalau pelajar nak lukis graf pun boleh. Kalau tak pasti kan, mungkin pelajar tak pasti juga ni nak buat macam mana kan. Okey, so Mazat tolong kira untuk pelajar dulu ya. Okey, yang pertama, Madam nak buat dari negatif 1. Okey, dari negatif 1. Mungkin nanti pelajar akan tanya, tak apa, nanti tanya kemudian Negatif 1 sampai kosong. Okey. Dx, kemudian Z sambung daripada kosong sehingga 1 dx. Okay, sebab graf kita, okay, graf X kuasa 3 kita, kalau kita boleh lukis, nak lukis ke tak ni? Gitu. Kalau X1, okay, 1, kalau 2, dia jadi, kalau X2, dia jadi 8. So, Mama Z rasa grafnya macam tu. Macam tu, maafkan, lukisan tidak menarik ni. Graf Mama Z gitu. Dia naik gitu, dia turun gitu. Kemudian ada satu garisan lain, dia gitu. Gitu. Jadi, kawasan belorek kita, satu berada di bawah ni. Satu lagi berada di atas ni. Gitu gambaran dia. Jadi apabila Mama Z nak buat dari negatif 1, negatif 1 sampai kosong ni, negatif 1 sampai kosong, Mama Z sebenarnya nak cari kawasan ni lah. Kawasan kemudian kita tengok. Saya lukis sekejap. Dia ambil masa sedikit. Kemudian ada setengah college. Saya tunjuk sekejap. Okey. Untuk yang merah dahulu, kalau kita buat garisan mata kita memandang di situ, awak akan jumpa dahulu garisan hitam. Okey, garisan hitam. Garisan hitam tu bernama Y sama dengan X kuasa 3. Oleh kerana awak jumpa warna hitam tu dulu, itu adalah Y2. Okey, kemudian barulah kalau awak teruskan memandang, baru awak jumpa warna hijau. Warna hijau tu Y sama dengan X. Itu merupakan Y1. Jadi kat sini Mama Z nak buat X
X kuasa 3, Y2 tolak dengan Y1. Y1 adalah X. Itu adalah proses integration untuk mendapatkan kawasan warna merah. Okay? Boleh juga guna teknik ni. Ada setengah pensyarah dia ajar sebab duduk bawah, negatif tak luar. Boleh juga mana-mana boleh. Dua-dua boleh. Okay, sekarang ni Mama Azad nak tengok warna kuning sekarang ni. Untuk warna kuning, kita dapati bila kita pandang, kita akan jumpa garisan hijau dahulu ni. Garisan hijau dahulu. Jadi, Y2-nya adalah X. Kemudian dekat bawah ni, okay, barulah dia jumpa graf warna hitam. Jadi kat sini tolak dengan X kuasa 3. Yang tak faham tu boleh tanya nanti ya. Dia banyak cara nak ngajar yang ini. Okey, kemudian kalau pelajar nak tahu caranya, pelajar kira nilai ni dulu. Tekan kalkulator dapatkan berapa nilai ni. Kemudian tekan pula kalkulator dapatkan nilai ni. Jawapan akhir tambahkan sahaja. Macam tu. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Skema ada, cuma skema Mama Z ni berbeza sedikit caranya. Okay, kita try yang ini. So yang ini kita ada integrate. Kita ada alpha kuasa, okay, X kuasa 3 tolak dengan X. Okey, nilai di atas tu kosong. Nilai di bawah tu negatif 1. Okey, kita tengok jawapan dia ya. Jawapannya 1/4. Tulis dulu jawapan yang warna merah tu 1/4. Okey, kemudian Mama Z nak kira yang warna kuning pula. Okey, yang warna kuning. Tak terputus ya. Okey, yang warna kuning kita ada X tolak dengan kuasa 3. Macam tu. Nilai di atas 1, nilai di bawah kosong. 1/4 juga. 1/4 tambah 1/4 dapat 2/4. Dipermudahkan dapat 1/2. Pun boleh. Guna kaedah Mama Z pun boleh. Nak guna kaedah letak negatif di luar pun boleh. Mana-mana boleh. Itu nombor 14. Ada peluang Mama Z share dengan awak benda-benda penting macam ni lah. Bukan salah. Cara yang lain tu bukan salah. Betul. Cuma Mama Z suka guna kaedah Y2 tolak Y1. Okey, next soalan nombor 15. Okey, nombor 15 kita ada margin cost. Okey, kemudian dia bagi fixed cost dekat kita 200 ya. 200 ya. Jadi kalau ada fixed cost 200 ya, maksudnya tambah 200 tambah 200. Yang lain tak ada. Tu kaedah ekonomi awak belajar. Dalam matematik, apabila ada margin, maka awak kena integrate margin awak tu. 5x tolak 77 dx. Awak kena integrate. So, awak dapat 5x kuasa 2/2 tolak 77x tambah dengan k. Apakah nilai k? K adalah fixed cost. Sebab itu, tapi K kena tulis dulu. Kena tulis dulu K. Kalau soalan subjektif, kena tulis dulu K. Ini peringatan daripada Pak Hamdan ni. Tak tulis K lepas ni, tiada maaf bagimu katanya. Tulis dulu. Jadi jawapan akhir kita, 5x kuasa 2/2. Okay. 5x kuasa 2/2. Betul dah. Tolak dengan 77x, betul dah. Tambah dengan K kita ada fixed cost, tambah dengan 200. Jadi jawapan nombor 15, kita dapat A. Tak boleh salah dah soalan macam ni, tak boleh dah. Sebab ini adalah orang kata makanan ruji pelajar perakaunan, dia dah belajar dalam ekonomi.